Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sayyidah binti Alas. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ni ialah peperangan yang paling besar dan hebat yang dilalui oleh tentera-tentera Islam semasa Rasulullah SAW masih hidup. Ianya adalah permulaan kepada kejayaan umat Islam menakluki negara-negara Kristian selepas itu. Peperangan ni dia berlaku pada bulan Jamadil Awal tahun 8 Hijrah bersamaan bulan 8 ataupun 9 tahun 629 Masihi. Mu'tah ni ialah sebuah kampung yang paling dekat dengan wilayah Balagha di Syam. Jarak antaranya dengan Baitul Maqdis hanya 2 marhalah sahaja. Takkan ada peperangan tanpa sebab ataupun punca kan. Punca dia kat sini, punca berlakunya perang Mu'tah ni bila Rasulullah SAW dia mengutuskan Haris bin Umayyah Al-Azdi untuk menyampaikan suratnya kepada pemerintahan Busra. Haris ni telah dihadang oleh Syurahbil bin Amru Al-Ghazani, iaitu seorang gubernur kaisar di wilayah Balagha Syam. Dia menangkap Haris, dia mengikat, kemudian dia memancung leher Haris. Berita kematian Haris ni telah sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat marah kerana utusan beliau telah dibunuh. Lalu baginda menyiapkan satu pasukan tentera yang terdiri dari 3,000 anggota untuk menghadapi mereka. Itulah pasukan tentera Islam yang terbesar pernah dikumpulkan, di mana sebelum itu hanya dalam peperangan Ahzab sahaja anggota tentera Islam mencecah ke angka 3,000. Pembunuhan duta dan utusan adalah jenayah yang sangat besar. Ia sama ertinya atau lebih hebat dari pengisytiharan perang. Tajuk seterusnya ialah Panglima-Panglima Perang dan Pesanan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dia melantik Zaid bin Harisah sebagai Panglima Perang dalam misi peperangan Mu'tah ni. Baginda sempat berpesan kepada mereka, jika Zaid terbunuh, maka penggantinya ialah Ja'far, dan jika Ja'far terbunuh, maka penggantinya ialah Abdullah bin Rawahah. Baginda menyerahkan kepada mereka bendera yang berwarna putih yang diserahkan kepada Zaid bin Harisah. Baginda berpesan kepada mereka supaya pergi ke tempat pembunuhan Haris bin Umayyah dan mengajak orang-orang di situ supaya memeluk Islam. Jika mereka menerima ajakan itu, hendaklah mereka dibiarkan. Dan jika mereka tidak menerima ajakan memeluk Islam, maka pohonlah pertolongan dari Allah dan perangilah mereka. Baginda juga berpesan, perangilah di jalan Allah dengan nama Allah akan orang-orang yang mengkufuri Allah. Jangan kamu berkhianat, jangan kamu berubah, jangan kamu membunuh anak-anak dan wanita, jangan kamu membunuh orang tua yang lanjut usia dan orang yang bersunyian di tempat gerejanya. Jangan memotong pokok kurma atau pokok kayu dan jangan meruntuhkan binaan. Itulah pesanan Rasulullah SAW kepada Panglima Perang. Seterusnya, ucapan selamat jalan dan tangisan Abdullah bin Rawahah. Bila tentera Islam semua dah siap sedia nak berangkat, maka orang ramai pun keluar untuk mengucapkan selamat jalan kepada Panglima Rasulullah kan. Lepas tu ada seorang bila diorang tengah kumpul tu, ada seorang panglima yang bernama Abdullah bin Rawahah menangis. So ramai yang macam pelik kan, kenapa menangis kan? So orang tanya dia, kenapa engkau menangis? Lalu dijawabnya, demi Allah, tangisan ini bukan kerana aku cintakan dunia atau terlalu sayang untuk
meninggalkan kamu semua. Akan tetapi aku terdengar Rasulullah SAW dia membaca ayat dalam kitab Allah, surah Maryam ayat yang ke-71 yang bermaksud, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Okey. Kerana itulah aku tidak pasti bagaimana keadaanku nanti setelah melintasinya. Maksudnya Abdullah ni bila dia dengar Rasulullah membaca ayat tu, lepas tu dia terfikir macam mana keadaan dia dekat perang nanti, ada selamat ataupun tak kan. Okey, lepas tu orang-orang Islam pun menjawab kepadanya, Allah akan selamatkan kamu dan mempertahankan kamu serta mengembalikan kamu kepada kami dalam keadaan sejahtera dan beroleh kemenangan. So orang Islam dia memberi kata-kata semangat kepada Abdullah supaya apa-apa pun berlaku, Allah ada, Allah akan pertahankan dia. Bila orang Islam dah bagi kata-kata semangat kepada Abdullah, kemudian mereka pun berangkat. Rasulullah dia menghantar mereka hingga sampai ke Taniyat Al-Wada. Dekat situ baginda diberhenti dan mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Bergeraklah pasukan tentera Islam menuju ke utara sehingga sampai ke Ma'an, di mana satu kawasan di bawah Hercules sedang singgah di Ma'an dalam kawasan Balgha bersama 100,000 tentera Rom. Mereka turut disertai oleh Bailaqman, Judham, Balkin Bahra dan Bali seramai 100,000 orang lagi. Tentera Islam ni dia tak sangka sama sekali akan berhadapan dengan angkatan raksasa ini. Mereka dikejutkan dengan berita ini setelah jauh dari Madinah. Apakah tentera yang kecil bilangannya ini, iaitu seramai 3,000 orang, patut menyerang angkatan raksasa seperti lautan besar yang terdiri daripada 200,000 orang? Mereka menjadi bingung. Apa patut mereka buat kan? Memang tak logik lah. 3,000 orang lawan dengan 200,000. Lepas tu diorang ambil masa 2 malam duduk dekat Ma'an sambil dia fikir apa yang patut buat kan. Lepas tu mereka pun berbincang. Dia kata, apa kata kita tulis surat kepada Rasulullah dan memberitahunya tentang jumlah musuh kita. Kemudian terserahlah sama ada baginda akan menghantarkan bantuan atau menyuruh kita melangsungkan urusan kita, maka kita akan teruskan. Tapi Abdullah bin Rawahah ni dia menentang pendapat sahabat dia. Malah disuruh dia kata teruskan je berperang kan. Dia pun berkata, wahai kaumku, demi Allah, apa yang kamu bencikan itulah punca yang mendorong kamu keluar. Bahkan kamu mengimpikan untuk mati syahid. Kita bukan memerangi manusia dengan melihat kepada jumlahnya, kekuatannya atau ramainya mereka. Bahkan kita memerangi mereka hanya berbekalkan dengan agama ini yang telah Allah muliakan kita dengannya. Seteru, ayolah kita beredar. Apa yang bakal kita perolehi ialah salah satu daripada 2 kebaikan, iaitu sama ada menang ataupun mati syahid. Abdullah bin Rawahah dia kata, buat apa kita nak takut kan, sebab kita berperang atas nama agama, atas nama Islam. Buat apa kita nak takut dekat musuh yang ramai walaupun tentera kita sikit. Macam tu lah. Lepas tu bila Abdullah bin Rawahah dia kata macam tu, maka yang lain pun setuju dengan pendapat beliau. Setelah dah habis bila dah habis masa 2 malam dekat Ma'an tu,
Tentera Islam pun mula bergerak ke bumi musuh. Akhirnya bertemulah mereka dengan ketumbukan raksasa tentera Hercules di sebuah kampung di Balrog yang dikenali dengan nama Masyarif. Musuh semakin hampir, sementara tentera Islam pula beredar ke Mu'tah dan bermarkas di sana. Mereka pun bersiap-siap untuk berperang. Barisan sayap kanan diketuai oleh Qutbah bin Qatadah al-Udri, sementara sayap di sebelah kiri diketuai oleh Ubaqah bin Malik al-Ansari. Itu saja penerangan daripada saya. Maaf anda tersalah kapan. Saya akan teruskan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Raihan binti Rozali di 1730989. Saya akan semua pembintangan. Permulaan perang dan pengganti panglima. Di Mu'tah bermulalah dua pihak dan berlangsunglah pertempuran yang sengit. Bayangkan 3,000 tentera menghadapi asakan meratah arah daripada 200,000 tentera. Ianya adalah peperangan luar biasa yang mendapat tumpuan penduduk dunia dengan penuh kebingungan dan kehairanan. Tetapi apabila angin keimanan sudah mula bertiup, ia berupaya menimbulkan segala yang menakjubkan. Zaid bin Harithah, orang kesayangan Rasulullah SAW, memegang bendera sambil berperang dengan hebat. Penampilan kejaguhan yang tiada bandingannya melainkan di kalangan jago-jago tentera Islam sahaja. Dia terus berjuang sehingga terperosok ke dalam tusukan lembing-lembing musuh. Kemudian ia gugur tidak bergerak lagi. Tatkala itu datanglah Ja'far bin Abu Talib lalu mengambil bendera tersebut lantas berjuang dengan hebatnya tiada tolak bandingnya. Apabila keadaan semakin teruk dalam peperangan itu, dia terjun dari kudanya, kemudian berperang lagi sehingga terputus tangan kanannya. Lalu dicapainya bendera dengan tangan kirinya. Dia terus lagi berjuang sehingga tangan kirinya pula putus. Lalu dikendongnya bendera itu dengan dua lengannya. Sehingga saat dia terbunuh, dia masih lagi mengangkat bendera tersebut. Dikatakan seorang tentera Rom mencantasnya dengan satu pukulan yang kuat sehingga terbelah dua tubuhnya. Allah telah menggantikan untuknya dua sayap yang digunakannya dengan terbang ke mana sahaja di dalam syurga. Oleh kerana itulah dia dikenali dengan gelaran Ja'far al-Tayyar, iaitu penerbang, dan juga Ja'far du al-Jinahain, iaitu umpunya dua sayap. Bukhari meriwayatkan daripada Nafi bahawa Ibnu Umar memberitahunya yang dia berkata dekat Ja'far pada hari itu. Lalu dihitung kesan tikaman di tubuhnya sebanyak 50 termasuk tikaman dan tetakan, tetapi tidak ada satu pun tetakan dan tikaman yang mengenai belakangnya. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar berkata, "Aku berada bersama mereka dalam peperangan itu. Kemudian kami mencari Ja'far bin Abi Talib, lalu kami didapatinya terkujur di kalangan mereka yang terkorban. Kami dapati pada tubuhnya terdapat lebih 90 tusukan lembing dan terjahan panah." Apabila Ja'far terbunuh, setelah mempamerkan keperwiraan yang luar biasa ini, bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian dia maju ke hadapan sambil menunggang kudanya. Dia cuba untuk turun dari kudanya tetapi jiwanya mula teragak-agak untuk berbuat demikian, hingga dia menyengitkan tubuhnya sambil mengungkapkan syair, "Aku bersumpah, hai jiwa, turunlah kamu, sama ada terpaksa atau rela hati. Tidakkah manusia sudah bertempiak menjerit melolong? Mengapa kulihat engkau bencikan syurga?" Bendera ke tangan Allah. Abdullah terbunuh. Tampillah seorang lelaki dari Bani Ajlan namanya Thabit bin Arqam. Lalu dia mengambil bendera itu dan berkata, "Hai sekalian orang-orang Islam, lantiklah seorang untuk menjadi ketua." Mereka menjawab,
"Kamulah ketua." Tetapi dia berkata, "Aku tidak layak." Kemudian mereka melantik Khalid bin Al-Walid. Setelah mencapai bendera itu, Khalid meneruskan pertarungannya dengan hebat sekali. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Khalid bin Al-Walid yang berkata, "Dalam peperangan Mut'ah, 9 pedang telah patah di tanganku. Pedang terakhir yang tinggal pada tanganku hanyalah pedang lebar dari Yaman." Dalam lafaz yang lain, dalam peperangan Mut'ah ni, 9 pedang telah pecah di tanganku dan aku berkata dengan 9 pedang lebar buatan Yaman di tanganku. Semasa peperangan Mut'ah itu, Rasulullah SAW menceritakan wahyu yang turun kepadanya sebelum orang yang datang membawa berita peperangan tersebut kepadanya. Bendera diambil oleh Zaid, kemudian dia terbunuh. Setelah itu, Ja'far mengambil bendera itu, lalu dia juga terbunuh. Kemudian Ibnu Rawahah pula mengambil bendera. Saat itu air mata baginda menitis sehinggalah bendera diambil oleh salah satu pedang daripada pedang-pedang Allah. Hingga akhirnya Allah menjayakan mereka. Berakhirnya perang. Walaupun dengan semangat kewiraan dan keberanian luar biasa yang dipamerkan oleh tentera-tentera Islam, namun agak pelik, tentera yang sebegitu kecil bilangannya dapat menumpaskan asakan-asakan pasukan tentera Rom yang besar bagaikan laut itu. Justru di saat itulah Khalid Al-Walid berjaya membuktikan kebijaksanaannya. Bagaimana cara untuk melepaskan tentera-tentera Islam dari keadaan yang sedang mereka hadapi itu? Okey. Terdapat pelbagai riwayat yang berbeza tentang kesudahan peperangan ini. Tetapi setelah melihat kepada semua riwayat terbabit, nyatalah bahawa Khalid bin Al-Walid mampu bertahan di hadapan tentera Rom yang besar itu sepanjang hari pada hari pertama peperangan tersebut. Khalid memikirkan adalah sangat perlu beliau melakukan suatu helah perang untuk menggerunkan tentera-tentera Rom. Dengan itu, dia akan berjaya menyelamatkan tentera-tentera Islam tanpa sebarang gerakan pengusiran yang akan dilancarkan oleh tentera Rom. Begitu sangat arif bahawa adalah sangat sukar untuk melepaskan diri dari cengkaman tentera Rom. Itu jika mereka menyadari keadaan sebenar tentera Muslimin dan tentulah tentera-tentera Rom akan mengejar mereka. Kesan peperangan. Sekalipun tentera Islam gagal untuk menuntut bela melalui peperangan ini, akan tetapi ianya mempunyai kesan yang sangat besar yang mengharumkan nama orang-orang Islam. Peperangan ini benar-benar menimbulkan kebingungan dan kehairanan di kalangan orang-orang Arab. Apa tindakannya? Tentera Rom adalah tentera terbesar dan terhebat di dunia pada masa itu. Orang-orang Arab mengira berhadapan dengan tentera Rom samalah artinya seperti membunuh diri sendiri. Justru pertempuran pasukan kecil ini yang seramai 3,000 orang dengan pasukan tentera raksasa yang besar iaitu seramai 200,000 orang. Kemudian pasukan yang kecil itu pula berjaya pulang dari medan perang tanpa mengalami kerugian besar adalah menjadi satu memori yang terpahat kuat dalam ingatan. Semua itu adalah termasuk dalam keajaiban sepanjang sejarah dunia ini. Ianya menegaskan bahawa orang-orang Islam adalah satu generasi lain dari yang lain dan tak pernah ditemui dan dikenali di kalangan orang-orang Arab sebelumnya. Ianya jelas menunjukkan bahawa mereka, iaitu orang Islam, mendapat bantuan dan pertolongan Allah, dan ketua mereka, iaitu Rasulullah SAW, adalah benar. Oleh kerana itu, kita dapati kabilah-kabilah yang sangat kuat menentang orang-orang Islam yang sehingga ke saat peperangan iaitu masih lagi menimbulkan ancaman kepada orang-orang Islam bersetuju untuk menerima Islam selepas peperangan ini. Operasi Dad al-Salasil. Setelah Rasulullah SAW mengetahui pendirian yang diambil oleh kabilah-kabilah Arab yang berada di Masyarif Syam semasa peperangan Mut'ah itu, iaitu bersekongkolnya mereka dengan tentera Rom yang menentang tentera-tentera Islam. Untuk menjayakan rancangan ini, Rasulullah SAW memilih Amru bin Al-As kerana
Nenek Amru sebelah bapanya adalah seorang wanita dari Bani Balil. Lalu baginda mengutuskan Amru kepada mereka pada bulan Jamadil Akhir tahun 8 Hijrah sebaik sahaja selesai peperangan Mut'ah untuk berbaik-baik dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Amru panji-panji putih dan disertakan bersamanya bendera hitam. Amru diutuskan bersama 300 anggota yang terdiri dari pahlawan Muhajirin dan Ansar. Lalu beliau menghantar Rafi' bin Makid untuk pergi mendapatkan bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutuskan skuad bantuan yang diketuai oleh Abu Ubaidah. Mereka terus berjalan sehingga masuk ke negeri tanah air Qud'ah. Mereka berjaya menguasai kawasan itu sehingga ke penghujung negeri. Di tempat terakhir mereka sampai, mereka telah bertembung dengan satu kumpulan musuh, tetapi pihak musuh lari bertempiaran ke merata tempat. Dad al-Sulasil atau Al-Salasil adalah satu kawasan yang terletak di belakang Wadi' Al-Qura. Jaraknya dengan Madinah ialah selama 10 hari perjalanan. Operasi Abu Qatadah ke Khadirah. Operasi ini dijalankan pada bulan Sya'ban tahun 8 Hijrah. Ia disebabkan oleh tindakan Bani Ghatfan yang mengumpulkan kekuatan di Khadirah, sebuah kawasan usang di Najd. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kepada mereka Abu Qatadah bersama 15 anggota. Dalam operasi itu, ada musuh yang dibunuh dan ada yang ditawan, serta ada juga harta rampasan yang diperolehi. Abu Qatadah meninggalkan Madinah dalam operasi ini selama 15 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safilana. Saya akan membentangkan tajuk Perang Tabuk. Okey, Perang Tabuk ni berlaku pada 630 Hijrah bersamaan dengan 9 Masihi antara tentera Islam dan juga pasukan Rom. Peperangan ni merupakan peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah dan juga diketuai oleh Rasulullah. Okey, Rasulullah memimpin 30,000 orang tentera, manakala pasukan Rom untuk menentang pasukan Rom seramai 100,000 orang. Rasulullah menyeru semua kabilah untuk menderma dan menghadapi pasukan-pasukan musuh itu. Okey, tapi ada yang menyambut dengan gembira sebab cintakan jihad kerana Allah. Tapi ada juga golongan yang berasa takut dan gusar dan menolak ajakan Rasulullah tu. Okey, antara orang yang menyumbang dalam Perang Tabuk ni, yang pertama Abdurrahman bin Auf yang menderma 200 ukiah perak. Okey, yang kedua Umar Al-Khattab menyumbang setengah hartanya dan juga Abu Bakar yang menyumbang semua hartanya. Okey, lepas tu bila Rasulullah tahu ramai orang tak nak menyertai peperangan Tabuk ni, Rasulullah ambil tindakan. Lepas tu dia mengutuskan Talha bin Ubaidillah ni menghadapi musuh mereka. Lepas tu, rumah seorang Yahudi yang bernama Sulaim yang menjadi tempat kaum munafik berkumpul ni dibakar. Dengan itu, provokasi terhadap Rasulullah ni sedikit berkurangan dan semakin ramai umat Islam yang menyumbang harta mereka dan berebut-rebut mengikuti peperangan itu. Okey, lepas tu sehingga kan ada golongan yang tak mampu nak join, tak mampu dan tak ada kenderaan tu terpaksa ditinggalkan. Mereka pulang dengan penuh kesedihan dan digelar Al-Bakaun, iaitu bermaksud orang-orang yang menangis. Sepanjang Rasulullah dan selepas tu Rasulullah SAW dan pasukan Islam tinggalkan Madinah menuju ke Tabuk yang terletak 800 km dari kota Madinah dan memakan masa selama 20 hari perjalanan. Mereka terpaksa melalui padang pasir yang sangat panas sehingga mereka ini digelar pasukan yang dalam kesulitan.
Lepas tu sebaik sahaja Rasulullah ni di daerah Tabuk, Rasulullah tak jumpa seorang pun kaum musyrikin. Ini sebab pasukan Rom ni takut dengan ketibaan pasukan muslimin. Tapi Rasulullah tak terus pulang ke Madinah. Dia tinggal kat Tabuk tu selama 10 hari. Lepas tu di samping menemui para kabilah di sekitarnya dan menyebarkan agama Islam, Rasulullah selang beberapa hari kemudian Rasulullah dikunjungi Yuhanna bin Rubah dari Ailah dan menawarkan perdamaian dengan baginda selain menyerahkan jizyah. Okey, Rasulullah menulis surat perjanjian dan diberikan kepada Yuhanna, dan disebabkan itu peperangan tak jadi. Kemudian Rasulullah pulanglah ke Madinah. Kawan saya akan sambung pembentangnya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Ishmahni binti Ibrahim. Saya akan menyambung slide yang seterusnya. Setelah pulang ke Madinah, sepeninggalannya Rasulullah ke Tabuk, di Madinah pula sedang bergejolak. Seorang tokoh dari Khazraj yang bernama Abu Amir Ar-Rahib berazam memecah belahkan umat Islam. Sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah dahulu, dia mempunyai kedudukan mulia di kalangan orang-orang Khazraj. Namun selepas kehadiran Rasulullah SAW, dia tidak lagi dianggap sebagai orang penting. Lalu, untuk mengembalikan kedudukannya, dia mengambil kesempatan itu dengan membina sebuah masjid berdekatan Masjid Quba. Tujuannya adalah untuk memecah belahkan orang Islam dengan ada dua masjid di tempat yang berdekatan. Sebaik sahaja Rasulullah tiba di Madinah, masjid ini dihancurkan oleh baginda sendiri. Seramai 80 orang kaum muslim yang tidak ikut perang memohon keampunan Rasulullah SAW. Semua mereka dimaafkan kecuali 3 orang, iaitu 3 orang yang ditangguhkan, iaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah. Mereka bertiga ini didiamkan selama 50 malam dan mereka akur menerima hukuman itu. Dalam pengasingan itu, mereka seolah-olah dipulaukan. Sehinggakan Rasulullah SAW pun hanya menjawab salam Ka'ab bin Malik dan kemudiannya memalingkan wajahnya ketika bertemu. Setelah 40 hari hukuman, mereka adalah lebih berat dengan larangan mendekati isteri mereka selama 10 hari. Pada hari yang ke-50, Rasulullah SAW mengumumkan penerimaan taubat mereka. Oleh itu, dengan kesimpulannya, jadi Mu'tah dan Tabuk ini adalah tentang perang, pengorbanan dan pentingnya bersatu padu. Pengajaran ini sangat penting untuk terus dipegang oleh setiap umat Islam sehingga bila-bila pun bahawa musuh Islam akan sentiasa mencari peluang untuk menjatuhkan Islam walau di mana-mana jua pun. Selain itu, umat Islam harus sedar akan bahayanya sifat munafik dan jika tidak terus dibanteras. Ianya diibaratkan seperti kuman yang boleh tersebar tanpa disedari dengan kesan yang sangat buruk. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.